الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Yang berbahagia Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh petang puasa Masjid Fastabiqul Khairat, pengerusi, para pemimpin masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, para ustaz dan ustazah, para alim, para guru, muslimin, muslimat yang dikasihi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang cukup berbahagia ini dapat kita bersama-sama berkumpul dalam satu majlis yang cukup indah, dalam satu majlis yang cukup istimewa, pada waktu yang cukup berkat, waktu antara maghrib dan isyak, waktu yang cukup hampir kita dengan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu manusia ada di luar sana yang sedang sibuk, ada manusia yang sedang berehat, ada manusia yang sedang berkumpul di tempat lain. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita pada malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu. Nabi SAW sebut, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa huffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah bagi mana-mana bagi mereka yang berkumpul di mana-mana rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab, yakni Al-Quran, dan mereka mengulang kaji Al-Quran, tidak lain tidak bukan mereka akan menerima beberapa anugerah, hadiah Allah Ta'ala bagi kepada orang yang memakmurkan majlis ilmu, kepada orang yang memakmurkan Raudhah min Riyadil Jinan, taman-taman syurga. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan di dalam hati. Sebab itu kadang-kadang ada kawan-kawan kita masuk kuliah, dengar ceramah, masuk majlis ilmu, tenang dia, hati ni rasa bahagia je. Lepas tu mana tempat dekat majlis ilmu ni lah, dalam ceramah kuliah ni, kalau tidur tu sedap sangat, siap boleh mimpi kan. Sebab apa? Sebab tenang jiwa. Tempat lain tak dapat, tapi dalam majlis ilmu ni rasa tenang, rasa bahagia. Wa ghasyiyat umur rahmah, yang kedua Allah Ta'ala berikan rahmat, Allah Ta'ala turunkan pengampunan. Wa hafathumul malaikah, malaikat menaungi, memakbulkan, menerima doa-doa untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat,
yang manusia cari-cari dekat atas muka bumi ni. Wa dzakarahumullah fi man indah. Nama-nama mereka ni disebut-sebut oleh penduduk langit. Famous, jadi popular, jadi trending. Nama-nama mereka gegak gempita dekat langit-langit Allah. Sebab apa? Sebab bersyukur di akhir zaman ini ada lagi hamba-hamba Allah, ada lagi di kalangan umat Nabi Muhammad yang ringankan tubuh badan dia, yang sanggup tolak kejap urusan-urusan dunia semata-mata untuk mencari cinta Allah dan Rasul. Sebab itu tuan-tuan, kita kena rasa bersyukur. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita. Kita ni bukanlah orang baik sangat. Dosa tu memanglah kita buat. Tapi kadang-kadang bila Allah Taala nak aturkan hidup kita di tempat yang baik, jangan kita sia-siakan, insya-Allah. Saya pun bersyukur, terima kasih pada pihak masjid kerana menjemput dan sama-sama untuk kita kongsikan tajuk kita pada malam ini, iaitu berkaitan dengan ibrah, pengajaran daripada haji dan korban. Tuan-tuan rahmati Allah, tak tahulah pengumuman malam ni sama ada esok 1 Zulhijjah ke tidak. Dah ada pengumuman belum? Sebab dia tengok anak bulan petang tadi, di pengumuman ni lepas maghrib lah. Jadi kita ni kalau raya haji ni, kita tak apa, raya tak raya sama. Tapi kalau Aidilfitri tak boleh. Lewat sehari ataupun tak tepat dengan masa kita, bergaduh. Bergaduh, marah, viral, kan? Tapi itu beza kita lah. Kalau di Arab, masuk je Aidilfitri ni, dia sedih, dia berasa macam tak apalah, kita pagi raya kita pergi semayang raya, lepas tu kita balik tidur. Tapi kita raya tu lain macam sikit. Di tempat kita, kalau raya korban, kita cuti pun nak ambil tak ambil, kerja lah, tak ada apa pun, tak buat korban tahun ni. Tapi kalau kat Pakistan, dekat tanah Arab, kalau masuk raya korban, diorang cuti panjang. Sebab itulah perayaan mereka sungguh-sungguh. Sebab tu dalam Islam pun Allah Ta'ala bagi kepada kita tu haram berpuasa hari tasyrik tu. Jangan puasa, sebab apa? Makan, jamu orang, bagi makan dekat orang, sembelih lembu, bagi daging dekat orang, seronok, itu raya. Dia bertukar dekat tempat kita tak ada. Tempat kita raya pertama tu ada dapat kupon? Tak ada kupon, tak bayar pergi masjid. Demo ni main pilih-pilih bulu, kroni je dapat lembu. Kita ni dia lembu-lembu kan dia, daging tak dapat. Marah kan. Tu tempat kita. Itu yang banyak masjid surau kat tempat kita ni, Bangladesh dia datang ramai nyembelih kan. Jadi tak apalah tuan-tuan, moga-moga malam ni kita dapat inspirasi. Sebab kadang-kadang betul orang tak nak rayakan Aidil Adha ni. Sebab orang tak tahu sebab apa nak beraya pada hari Aidil Adha. Ada apa? Apa yang seronok? Kalau Aidilfitri sebab ada Ramadan, ada bazar Ramadan. Bulan Syaban dah start dah. Drone berpuluh-puluh kat Menara KL tu jual baju raya. Ni ada. Dah seminggu nak raya ni, seminggu lagi ni. Ada orang jual baju raya? Tak ada. Jadi kita nak hidupkan semangat Aidil Adha ni raya yang macam mana? Jadi insya-Allah tuan-tuan, moga-moga malam ini memberikan satu peringatan dan juga kita kongsi pada orang di luar sana betapa indah dan istimewanya juga hari raya Aidil Adha. Hebat dan istimewa macam Aidilfitri. Tuan-tuan rahmati Allah, bila kita sebut pasal haji, ramai saudara mara kita, ahli qaryah kita sekarang ni pun dah ramai yang bertolak. Saya tengok gambar-gambar kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang dah bertolak kat sana. Nak keluar daripada masjid tu dah tak ada jalan keluar dah. Bukan sebab tak ada jalan keluar, pintu tak buka-buka, tapi nak daripada pintu tu nak pergi ke 2-3 tapak ke depan tak boleh bergerak, punya ramai orang. Itu pun belum selesai lagi ni, penerbangan hari ni masih lagi berterusan. Itu yang pertama. Yang kedua, Jumaat lepas kawan saya kata dia ni jenis payah lagi masjid. Nak pergi haji ni tiba-tiba dapat panggilan pergi haji, dapatlah dia pergi ke Masjid Al-Haram. Dia kata semua hidup aku tak pernah lagi aku tunggu sembahyang Jumaat pukul 7.30 pagi. Sebab apa? Pukul 8 pagi pintu Masjid Al-Haram dah tutup. 8 pagi. Kalau sebelum ni 10 pagi. Paling tidak pun kalau kita berumrah masa orang ramai 10-10.30 dia bagi, dia nego lagi lah. Kan? Malaysia. Kita itu je lah. Kan?
Itu ialah kita cakap Malaysia. Oh, Malaysia boleh. Tapi bagi dia tidak. Haji ni pukul 8 tutup lah. Malaysia ke, Indonesia ke, Ronaldo ke, Messi ke, cakaplah apa adik-beradik kau tak dapat masuk. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ramai sangat orang. Kita pukul 8 tak ada apa lah tuan-tuan. Cengkerik aja dia kat masjid. Orang ramai ni bertumpu-tumpu. Bayangkan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita peluang 2 tahun tak boleh buat haji, tahun lepas dia bagi kota separuh, tahun ni full kota. Ramai sahabat-sahabat kita pergi. Alhamdulillah, panggilan yang cukup istimewa. Haji ni ibadah yang cukup besar. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan cerita haji ni inspirasi, naratif cerita ni daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu dalam tasyahud kita, tasyahud akhir kita ada baca selawat Ibrahimiyah. Betapa dekatnya syariat ataupun kisah Nabi Ibrahim tu dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Abul Anbiya, bapa bagi segala nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam berkahwin dengan Siti Sarah. Bila berkahwin sampai umur 60 tahun sampai umur 70 tahun tak dapat anak. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan bertemu dengan Siti Hajar. Bila bertemu dengan Siti Hajar, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ketika itu untuk Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar. Bila berkahwin dengan Siti Hajar, dalam keadaan ketika itu Nabi Ibrahim dah tua dan juga Siti Sarah wa mraati akhir, isteri aku pula ni dah tak boleh nak mengandung. Maka ketika itu lahirnya Nabi Ismail daripada rahim Siti Hajar. Dalam kisah yang panjang itu bermula di Palestin, di Kanaan. Dapat anak, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim yang pada ketika itu sibuk berdakwah kepada kaum Palestin, kepada kaum Kanaan, untuk bawa anak-anak mereka ini, untuk bawa keluarga dia pergi ke satu tempat yang disebutkan sebagai Bakkah ataupun Makkatul Mukarramah. Bawa Siti Hajar, bawa Nabi Ismail dekat satu tempat yang pada ketika itu kalau kita baca surah Ibrahim ayat 37, bila Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar sampai kat tempat situ yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk letak anak dia yang masih lagi merah, anak dia yang masih lagi kecil bersama dengan isteri yang baru dia kahwin tadi, Siti Hajar, letak dekat satu tempat dekat Mekah pada ketika itu. Dan Allah Ta'ala wahyu kembali yang seterusnya untuk Nabi Ibrahim pulang ke Kanaan untuk berdakwah. Maka pada ketika itu kita dapat lihat dialog yang cukup hebat oleh Siti Hajar. Apabila bawa unta, Nabi Ibrahim bawa unta, letak Siti Hajar dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim patah balik, ambil unta dia menghala pergi ke Palestin. Maka ketika itu kata Siti Hajar, ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai suamiku Ibrahim, kau nak pergi mana? Kau dah bawa aku dengan anak aku letak kat sini, kau nak pergi mana? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi anis wala syai'. Kau tinggalkan kami dekat sini, tempat ni kering kontang. Tempat ni bukan tak ada tumbuh-tumbuhan, bukan tak ada rumput kering pun tak ada. Anda boleh bayang tak? Lembah. Ketika itu Nabi Ibrahim menitis air mata. Berat hati nak tinggalkan anak kecil ni. Berat hati nak tinggalkan Siti Hajar ni. Tapi disebabkan wahyu arahan Allah, menitis air mata, tak jawab. Aina tazhab? Kau nak pergi mana suamiku? Nabi Ibrahim berjalan perlahan. Kali kedua tanya, kau nak pergi mana? Kali ketiga tanya, pada ketika itu Nabi Ibrahim tak jawab sepatah apa pun. Dia terus bawa unta menghala ke Palestin. Siti Hajar ikut perlahan demi perlahan. Allah Ta'ala wahyukan kepada Siti Hajar. Pada ketika itu Siti Hajar tanya untuk kali yang terakhir. Dia tak tanya dah, kau nak pergi mana wahai suamiku? Dia tanya, Allahu amaraka bihadza? Wahai suamiku, adakah Allah yang memberi arahan kepada engkau untuk meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim jawab, naam, ya. Maka pada ketika itu ini Siti Hajar, isteri yang solehah, wanita yang Allah Ta'ala pilih untuk berkeluarga, untuk berpasangan dengan seorang Nabi Allah yang besar. Jawab Siti Hajar pada ketika itu, idzan,
la yudayyi'una, la yudayyi'un, la yudayyi'una. Kalau begitu, itu arahan Allah, maka Allah tidak akan rugikan kami. Allah tak akan seksa kami. Allah tak akan sia-siakan kami. Ulanglah kamu wahai suami. Baliklah Nabi Ibrahim AS. Siti Hajar pun dengan Nabi Ismail duduk berdua dalam keadaan air pun sebotol dia yang ada. Minum, habis kering kotang dengan panas. Macam sekarang tuan-tuan, subuh. Tuan-tuan buka TV Al-Hijrah tu pagi-pagi tengok. Bila ada nak masuk waktu azan kan dia ada live. Kalau isyak kan ada live. Tuan-tuan buka YouTube Makkah live, Masjidil Haram live. Subuh 36 darjah Celsius. Kita hari ni kalau 37 darjah Celsius dah stroke apa dah. Kan tak keluar rumah dah. Kalau kat Mekah ni tuan-tuan tak tahu malam, tak tahu mana siang. Orang penuh aja. Kalau selipar hilang sebelah tak payah tunduk tuan-tuan. Tuan-tuan tunduk dekat situ, dekat depan Kaabah. Bangun-bangun dah depan hotel. Begitulah keadaan ramainya orang. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, nak gambarkan pada ketika itu kering kontang, air tak ada, kering ni, sehingga Nabi Ibrahim AS dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 37 surah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dar'in inda baitikal muharram. Dalam keadaan Nabi Ibrahim pulang balik tu dia doa pada Allah. Dia tak sanggup tinggalkan anak dan isteri dia. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku dah tinggalkan anak aku, zuriat aku, sebahagian keluarga aku. Biwadin, dekat satu lembah, ghairi dhi zara'in, melampau-lampau langsung, tak ada pokok-pokok. Jangan tanya buah, jangan kata rumput, jangan tanya dahan. Pokok kering, rumput kering pun tak ada. Allah Ta'ala guna ghairi dhi zara'in inda baitikal muharram, dekat tempat rumah kamu. Mana zaman Nabi Ibrahim tu Kaabah dah ada dah, cuma pecah dan hancur ketika kiamat kecil yang berlaku di zaman Nabi Nuh AS. Kaabah asal dibina oleh Nabi Adam dan anaknya Nabi Syed. Sebab itu Nabi Ibrahim AS diberi arahan, diberi wahyu untuk membuat dan membina kembali Kaabah bersama dengan anaknya Nabi Ismail AS. Tuan-tuan rahmati Allah, Siti Hajar ni tuan-tuan duduk berdua dalam keadaan nakkan air. Ketika itulah kita tahu, semua di kalangan kita tahu, seronok ni cerita tentang Mekah ni, orang pergi haji. Kita kat sini pun cerita tentang apa yang berlaku ketika itu di Makkahul Mukarramah dalam kawasan Masjid Al-Haram. Siti Hajar nampak ada dua bukit yang dekat dengan dia, Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Itu je yang ada. Siti Hajar pergi ke Bukit Safa nak tengok apa yang ada dekat ujung-ujung. Naik Bukit Safa, nampak dekat Marwah macam ada kelopak-kelopak air macam Fata Morgana kan. Kita nampak macam ada kesan air. Berlari pergi ke Marwah. Jalan-jalan berlari sampai kat tengah-tengah berlari. Penat berlari, jalan biasa balik. Naik ke Bukit Marwah tak ada. Kat Safa ada balik. Aku tadi lari pada Safa tapi tak nampak. Dia turun jalan-jalan sampai kat tengah, berlari. Relax kejap, jalan naik ke atas. Ulang alik, tak nampak air. Sehinggalah pada ketika itu hampir lewat malam, Siti Hajar pergi ke tempat Nabi Ismail AS, maka nampak air yang terpancar daripada kaki Nabi Ibrahim AS. Banyak riwayat, ada yang kata Nabi Ismail yang hentak kaki, ada yang kata disebabkan Nabi Ismail menangis. Dan antara riwayat-riwayat yang pelbagai itu, ada juga riwayat mengatakan Allah mengirimkan Jibril dan Jibril membuka dan juga melapangkan sayapnya, maka terpancarlah air mata air. Itu kalau tuan-tuan pergi buat umrah dekat bahagian Kaabah tu, dekat Hajarul Aswad, 5 tapak dekat depan Hajarul Aswad, itulah asalnya kawasan ataupun perigi telaga Zamzam. Bila air tu terpancut dekat hujung kaki, dekat bahagian kaki Nabi Ismail, anak yang kecil tadi, dia letak kat situ, yang Siti Hajar ulang alik, maka Siti Hajar pun tengok air keluar tadi. Dia pun ambil pasir-pasir yang ada dekat atas lantai tadi, dia kumpulkan. Dia takut air tu habis, sebab bila keluar air tu merata pergi kering nanti. Jadi bila kumpulkan menggunakan bahasa Palestin, bahasa Ibrani, yang mana Siti Hajar ni kan selepas diambil daripada Mesir dengan Siti Sarah dan Nabi Ibrahim, bawa pergi ke Palestin jadi khadim, jadi pembantu kepada Nabi Ibrahim. Dia pun guna perkataan zam. Berkumpullah. Bukan asal air Zam-Zam tu daripada Zam-Zam ala Kazam. Itu cerita Piramli tuan-tuan. Zam. Maka dikumpulkan. Tapi bayangkan tuan-tuan, kalaulah tak dibuat pun bahagian itu,
maka air itu tetap mengalir. Berjuta berbilion manusia sampai ke hari ini kita boleh minum, dan air itu takkan kering sampai hari kiamat. Diorang buat projek, diorang sedut, fikir-fikir air normal ni, perigi normal, kalau kita sedut kering sebab dia tak keluar ikut cara yang tabi'i, dia tak keluar ikut cara semula jadi. Kita pakai mesin, kita push dia keluar, tapi lagi kita tekan, lagi kita push air tu keluar, air tu tetap takkan kering sampai berminit. Ni mukjizat Nabi Ismail alaihissalam yang kita boleh tengok sampai hari ini. Tuan-tuan rahmati Allah, akhirnya daripada itulah Nabi Ibrahim doa kepada Allah, Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Biarlah orang duk suka dekat tempat yang aku tinggalkan anak isteri aku. Dia dah tinggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim doa pada Allah, ya Allah, aku harap-harap sangat, ya Allah, Engkau bagilah orang suka, bagi orang datang dekat Mekah tu, tempat anak aku ada, orang boleh tengok-tengokkan anak aku. Maka akhirnya sampailah ke hari ini. Panjang cerita tuan-tuan macam mana benda tu berlaku, sebab ada kisahnya daripada Sabak, orang daripada kerajaan Sabak kan. Mereka ni kan ada buah-buahan, ada rumput, ada pokok, memang orang kata semua lengkap. Orang yang paling kaya, sebab orang ni buat benda tak elok kepada Allah, Allah Ta'ala murka pada dia, habis kekayaan dia, Allah Ta'ala tarik. Jadi semiskin-miskin bangsa atas muka bumi, sebelum tu dia sekaya-kaya bangsa atas muka bumi. Dan pada ketika itulah mereka keluar, lalu Jazirah Arab, pergi ke Syam, pergi ke Syria, pergi ke Jordan, pergi ke Lebanon, pergi ke Palestin, duk cari mana tempat yang ada sumber air supaya mereka boleh bertani, boleh suburkan kembali. Akhirnya mereka sampai dekat Makkahul Mukarramah, dan bermula daripada itulah pertebarannya manusia sehinggalah ke hari ini. Tuan-tuan rahmati Allah, bila sampai satu ketika Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk pulang balik bertemu dengan anak dan isteri. Seronok tuan-tuan, seronok. Dah lah lama tak jumpa, bila balik tuan-tuan, masa tu lah jumpa dekat Muzdalifah. Bergolek, seronok, orang kata bergomol, cerita ayah dulu kamu dah besar, cerita duk cerita. Mereka terlelap, penat, tertidur. Dalam keadaan tidur, dik kepenatan, baru berjumpa, baru nak seronok-seronok dengan keluarga. Pada waktu itulah Allah Ta'ala bagi mimpi yang mana Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, apabila kita lihat dalam keadaan sebegitu rupa, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keistimewaan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Bila dalam keadaan mimpi itu berlaku pada 8 hari bulan, 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Lepas itu dipanggil sebagai hari Tarwiyah, hari mimpi, hari macam nak confirm ni mimpi ni betul ke nak kena buat kan. 9 Zulhijjah, hari Arafah. Arafah dalam bahasa Melayu pasti, confirm itu mimpi yang aku kena buat. 10 Zulhijjah, hari Nahar, hari sembelih. Iaitu 8 Zulhijjah Nabi Ibrahim mimpi hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah, 10 Zulhijjah hari Nahar, hari sembelih, dan bakinya 11, 12, 13 digelar sebagai hari Tasyrik. Tuan-tuan rahmati Allah, apa yang berlaku pada ketika itu? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, bila anak tu dah meningkat dewasa sikit, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku, malam aku mimpi aku kena sembelih kau, apa pandangan kau? Si ayah tanya pandangan pada si anak, sebab dua-dua nabi. Maka apa jawapan Nabi Ismail? If'al ma tu'mar, buatlah apa yang diperintahkan. Nabi Ismail dia tahu wahyu yang datang kepada ayahnya secara mimpi tadi adalah arahan. Bila makna kata arahan, sebab itulah Al-Quran sebut dengan kata-kata Nabi Ismail, ma tu'mar. If'al ma tu'mar, buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah yang paling ku sayang, buatlah apa yang diperintahkan, kau akan nampak aku di kalangan orang yang sabar. Panjanglah cerita sampai habis, kita pun tahu kisah penyembelihan tersebut. Siti Sarah, Allah Ta'ala gembirakan dia, turun malaikat bertemu dengan Siti Sarah dalam keadaan menjelma seorang manusia, memberitahu dan khabar kepada Siti Sarah yang dia akan dapat anak dan akan mengandung daripada zuriat Nabi Ibrahim. Quran sebut Siti Sarah tepuk dahi dia, terkejut, tak sangka
sebab doa Siti Sarah tak pernah putus-putus pada Allah, dan Allah kurniakan kepada Siti Sarah anaknya Nabi Ishaq. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, saya dah sampai ke Palestin. Kalau kita pergi ke Baitul Maqdis, dekat Masjid Hebron. Dekat Masjid Hebron ni, dekat, minta maaf, bukan Masjid Hebron, dekat daerah Hebron, dekat situ ada Masjid Ibrahimi. Waktu saya pergi dulu dalam cerita haraman backpackers dengan Makdan tu, yang saya pergi ke Al-Aqsa guna jalan kaki, jalan darat tu, waktu tu kita boleh masuk lagi. Cuma dia bahagikan belakang tu untuk orang Yahudi, depan tu untuk orang Islam. Setelah beberapa tahun, saya kira 2018 ke 2019, berlaku pembunuhan kat dalam tu. Mereka tembak orang Islam tengah semayang. Biasalah, diorang akan bagi alasan bila berlaku pembunuhan secara rampang ni, yang buat benda tu, penyenayang itu digelar sebagai orang yang gila. Tapi kalau kita buat, pengganas. Itu yang berlaku dalam media sosial kita, dan kita pun percaya benda tu. Tuan-tuan rahmati Allah, waktu tu apa yang ada dekat dalam Masjid Ibrahimi? Dalam tu ada makam Nabi Ibrahim AS. Dekat depan makam Nabi Ibrahim tu ada macam satu kaca ditutup, ada satu tapak kaki. Kita tanya kat situ dan dia pun tertulis dekat bahagian itu, tapak kaki Buraq. Makna kata ketika Isra' Mi'raj, Nabi SAW bersama dengan Buraq berhenti di situ. Nabi SAW menyampaikan salam kepada Nabi Ibrahim dan meneruskan perjalanan ke Masjid Al-Aqsa. Itu sejarah yang tertulis kat situ. Dalam tu ada makam Nabi Ishaq, ada makam Rifqah, ataupun dalam bahasa Yahudinya Rebecca. Ada makam. Tapi tempat tu sekarang dah dikongka, mereka buat pesta kat dalam tu. Asalnya masjid. Saya pergi dulu masjid 2017. Tuan-tuan rahmati Allah, kisah ni panjang. Tapi apa yang kita nak sebut dalam waktu yang ringkas, Aidil Adha yang kita sambut ni tuan-tuan, pertama sekali dia nak cerita tentang apa reaksi kita dengan setiap arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah semakin bijak kita, semakin banyak alasan dan juga semakin banyak hujah yang kita buat untuk menolak arahan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah dengan kekayaan kita, kehebatan kita mampu untuk menangguh-nangguhkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Dan yang ketiga tuan-tuan, kisah Nabi Ibrahim ni kisah kekeluargaan. Kisah satu keluarga Nabi yang hidup dalam konflik. Makna kata tuan-tuan, kalau keluarga Nabi pun diuji dengan konflik. Nabi Ayub diuji dengan konflik keluarga waktu dia sakit. Nabi Zakaria diuji dengan konflik keluarga. Kita dalam hidup ni tuan-tuan, kalau ada konflik keluarga, ada masalah suami isteri, baru ada masalah sikit terus masuk dalam Facebook, tak patut sangat tuan-tuan. Benda pertama sekali, bila ada masalah dengan keluarga kita, letak dahi kita dekat sejadah, menangis atas sejadah dulu, bukan menangis dalam Facebook. Orang kita hari ni bila bergaduh antara pasangan, ada masalah anak, ada masalah mertua, ada masalah dengan menantu, buat video TikTok dulu, masuk beat lagu sedih, bagi nampak viewers naik, FYP, followers naik. Itu yang membahagiakan dia. Sedangkan para Nabi, cara mereka berinteraksi dengan masalah yang Allah Ta'ala bagi adalah menangis dan terus menangis di atas tikar sejadah, mengharapkan bantuan Allah lebih daripada simpati manusia. Tapi kita hari ini lain tuan-tuan. Kita hari ini mengharapkan lebih simpati, pandangan manusia, puji-pujian orang pada kita berbanding daripada bantuan Allah. Nabi Ibrahim AS tak ada anak. Bila ada anak, kena tinggal kat tempat jauh. Bila anak dah besar, kena sembelih pula. Bila tak kena sembelih, ingat boleh rehat, kena ajak anak sama-sama buat Kaabah pula. Habis daripada tu, kena ajak anak dia pergi buat dakwah pula, tolong dia. Hidup dia daripada kecil. Kalau tuan-tuan tengok bagaimana dalam keadaan Namrud nak bunuh dia, mak dia terpaksa sembunyikan dia. Dia nak kasih sayang seorang ayah, Azar ayah dia, seorang pembuat patung kepada Namrud. Yang dia nak lawan Namrud tu, ayah dia juga dia kena lawan, sebab ayah dia orang kanan Namrud. Dia terpaksa tinggalkan mak dia. Mak dia pun tak boleh cakap ni anak aku, sebab kalau cakap dia kena bunuh. Azar ni pula taat setia dia kepada Namrud ni lebih hebat.
dia terpaksa tinggal, nafikan tu anak aku. Nabi Ibrahim seorang-seorang, Quran sebut macam mana Nabi Ibrahim AS tengok nak bagi tahu ke orang, kalaulah Tuhan tu matahari, kenapa malam dia hilang? Kalau bulan tu Allah, bulan tu Tuhan, kenapa siang dia hilang? Maka pada ketika itu tuan-tuan, Namrud buat macam-macam benda, bakar Nabi Ibrahim, lari keluar berjalan, sehinggalah dia tua, dia tetap diuji. Betul Nabi Ibrahim AS tuan-tuan, Aidil Adha ni kita nak meraihkan kisah Nabi Ibrahim Kita raya haji ni tuan-tuan, raya korban ni bukan pasal kita nak memelih binatang Kita patutnya rasa berdosa kalau kita tak buat korban tuan-tuan. Patutnya lah, walaupun benda tu sunat, kita ni patut rasa berdosa. Kita diminta untuk sembelih satu bahagian 800, 700. Nabi Ibrahim sebelum daripada berlaku kisah ni, 3,000 ekor unta dia sembelih. Dalam keadaan dia kena uji tu, kena halau mak ayah tak ada, kena bakar, kena pindah randah. 3,000 ekor kambing dia sembelih, 300 ekor lembu dia sembelih, 100 ekor unta dia sembelih. Kita ni tuan-tuan, kalau masuk waktu korban tak buat ibadah korban, malu kita tuan-tuan. Bagi kita lah. Lepas tu kalau tadi malam ni 1 Zulhijjah, kita dah masuk dah 10 hari yang cukup dimuliakan. Allah Ta'ala indahkan 10 hari yang pertama ni, 10 Zulhijjah ni nak gambarkan pada kita, kita ada Arafah, hari siapa berpuasa pada hari itu dimakbulkan dosa, diampunkan dosanya sebelum tahun yang sebelum dan tahun yang selepas. Punyalah nak rahirkan orang yang berkorban pada 10 Zulhijjah. Sebab itu saya pesan pada tuan-tuan perempuan yang masih lagi belum daftar korban, pergi cari mana-mana. Kan? Bukan nak kempen tapi buatlah cari. Paling sikit pun tak apalah tuan-tuan. Memanglah hari ni bil elektrik naik macam-macam benda mahal tuan-tuan. Tapi kalau kita nampak bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim AS, kita nak buat banyak tak boleh tuan-tuan. Kita nak pindah randah, penat. Kita nak kena halau dengan mak ayah kita, tak larat kita. Kita terpaksa tinggalkan anak isteri kita, tak boleh. Kita terpaksa tinggalkan kerja kita semata-mata nak buat arahan Allah yang satu, susah juga. Kena buat dua-dua. Sebab tu Nabi SAW minta kita ambil satu bahagian buat korban tu, paling tidak, paling kurang, untuk kita kenal kisah Nabi Ibrahim AS. Lepas tu bila adanya tapak kaki Nabi Ibrahim dekat depan Kaabah tu tuan-tuan, bukan sekadar tengok, cium aja tuan-tuan, tapi tengok betapa besarnya jasa Nabi Allah Ibrahim AS sampai kepada kita hari ini. Lepas tu hari ni kita nak tengok korban ni dia bukan sekadar sembelih lembu. Korban ni bukan sekadar kita buat t-shirt korban. Korban ni bukan sekadar agih-agih daging korban. Tapi yang kita buat tu tuan-tuan, kita nak rasa bangga. Nabi Ibrahim fa'atammahun wa idh ibtala Ibrahim wa idh ibtala Ibrahim. Allah telah menguji Ibrahim dengan macam-macam ujian. Apa jawapan Allah pada Nabi Ibrahim? Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Ibrahim, engkau lulus ujian tersebut. Lulus ujian dunia. Mana ujian daripada kecil sampai Nabi Ibrahim besar, sampailah Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ibrahim lulus segala ujian. Allah Ta'ala bagi satu nak tengok mana yang dia give up, mana yang dia putus asa. Tak ada. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup kita ni ujian memang datang bertimpun-timpun. Lepas satu. Dia tak jadi lepas 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada. Lepas satu. Tapi manusia yang dengki dengan kita, dia nak tengok setiap ujian yang datang pada kita tu, kat mana kita gagal, dia akan seronok. Syaitan, dia akan tengok kita bila kita diuji, tang mana kita putus asa, tu dia seronok. Waktu bila kita rasa dah kena uji teruk tu, kita rasa macam, Allah ni bohong, agama ni tak betul lah. Itu dia nak. Dia nak kita terputus rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak kita putus asa. Sebab itu sebesar-besar kezaliman atas diri kita bila kita berputus asa pada setiap ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu jangan putus asa. Kalau rasa nak menangis, menangis. Orang lelaki ni kadang-kadang dia kata apa? Saya orang lelaki kuat, mana boleh menangis? Kena sembunyikan kesedihan. Tidak.
Sedih ni, air mata ni dia masin kan. Itulah garam kepada kehidupan. Kalau lauk kehidupan ni ada gula, ada asam, tapi tak ada asinnya, tak jadi juga. Dan kadang-kadang kita menangis tu, dia bukan menunjukkan kelemahan, tetapi menangis adalah proses untuk mencari kekuatan diri. Dan itulah yang dibuat oleh para nabi. Nabi Ibrahim menangis. Nabi Muhammad SAW 7 orang anak. Semua anak ada meninggal dunia kecuali seorang saja, Fatimah, yang ada dengan dia sampai akhir hayat. Padahal secara logik para nabi yang baik, yang soleh, yang elok, yang kita kata perfect, takkan Allah Ta'ala uji macam tu. Tapi tidak. Itulah fitrah asas bagi orang yang makin dekat dengan Allah, makin kuat ujian dia. Sebab nak uji kita tak mana tak kala kehidupan kita. Tuan-tuan rahmati Allah. Yang kedua, dalam hidup kita ni, setiap apa yang berlaku dalam hidup kita ni, dia ketentuan dan takdir Allah. Allah Ta'ala takdirkan kepada kisah Nabi Ibrahim AS ni bukan sekadar takdir yang biasa-biasa. Orang yang hebat, orang yang Allah Ta'ala tinggikan darjat, Allah Ta'ala berikan takdir yang istimewa dan takdir yang hebat. Sebab itu dalam hidup kita, kalau ada banyak benda yang berat berlaku pada kita, sedangkan orang lain tak rasa benda tu, kita sedang berada di tahap yang Allah Ta'ala nak kita berada. Tahap yang hebat, tahap yang berjaya. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, nak bahagia dalam hidup ni, jangan tengok hidup orang lain. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan kita kisahkan, kenapa aku tak jadi macam orang tu, kenapa aku tak jadi macam orang ni. Jangan. Sedangkan berapa ramai orang kat luar sana yang nak hidup macam kita. Kita dah putus asa ni, kita kata, kita rasa kita tak ada apa. Sedangkan berapa ramai manusia kat luar sana yang nak hidup macam kita. Sebab itu kita kena bangun pagi-pagi ada rasa syukur, ada rasa sabar, ada rasa seronok dengan hidup kita. Jangan kita terpengaruh dengan orang yang bahagia dalam media sosial tu, tuan-tuan. Jangan. Sebab belum tentu lagi dia bahagia betul-betul. Ramai orang yang sekadar berlakon bahagia, nak tunjuk dekat orang bahagia, sedangkan tak bahagia pun. Jadi nak bahagia ni tuan-tuan, tak payah yang mahal-mahal. Nak bahagia, nak tenang hidup ni, tak payah cari yang eksklusif sangat. Cukup apa yang kita ada lah. Kalau kita bahagia makan nasi putih dengan ikan goreng, cukup bahagia, okey tu. Kalau kita bahagia dalam keadaan kita ada kereta kecil, rumah sederhana, anak-anak kita pandai, cukup itu, apa lagi kita nak? Yang buat nafsu manusia ni sentiasa tak cukup, bukan sekadar jiwanya tak memiliki, tetapi dia sentiasa membandingkan hidup dia dengan orang lain. Sebab itu manusia tak bahagia. Hari ini semakin banyak kita melihat kemewahan, kebahagiaan, kesenangan hidup orang lain, akan tertekan hidup kita. Betul, zaman sekarang ramai orang tertekan kan, depression, ketakutan. Dia terpaksa bersaing dengan benda yang tak sepatutnya dia bersaing. Sedangkan ada waktu dan tempat-tempat tertentu untuk menunjukkan yang dia dah cukup hebat. Sebab itu tuan-tuan, kisah Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim dia tahu, dia sangka baik dengan setiap apa yang Allah Ta'ala bagi. So mula hari ni tuan-tuan, mula malam ni tuan-tuan, kita nak letakkan satu cita-cita dalam hidup kita. Yang pertama, aku kena sangka baik pada setiap takdir yang Allah Ta'ala tentukan dalam hidup aku. Yang kedua, akidah kita. Setiap apa yang kita lalui, setiap kesusahan yang kita diberikan oleh Allah, setiap masalah yang ditimpakan pada kita, jangan berharap pada manusia untuk selesaikan, tapi berharap kepada Allah. Allah hadirkan manusia untuk bantu kita. Kalau kita cari manusia, tak tentu lagi manusia itu sungguh-sungguh nak bantu kita. Mungkin dia bantu kita sebab nak ambil kesempatan dekat kita. Mungkin dia bantu kita sebab kita ada nama. Mungkin dia bantu kita sebab kita kaya. Mungkin dia bantu kita sebab kita ni ada benda-benda yang berjenama. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah hadirkan orang yang tepat untuk selesaikan masalah hidup kita. Yang ketiga tuan-tuan, hidup berkeluarga ada masalah, selesai dengan cara agama. Cara agama macam mana? Nabi Ibrahim, Nabi dah, apa pasal nak pergi bincang dengan anak dia Nabi Ismail? Anak dia baru je nak matang. Dia tahu hal keluarga, bincang sama keluarga sudahlah. Yang kita ni hal masalah hal keluarga bawa dekat media sosial, cerita jaja dekat jiran-jiran, bawa ke pejabat, cerita dengan suami orang.
kita suami cerita dekat isteri orang, buat apa? Tweet panjang-panjang masalah keluarga kita. Akhirnya apa yang berlaku? Masalah tak selesai, keluarga kita punah, keluarga kita remuk, keluarga kita hancur. Dan apa yang Yahudi laknatullah dia nak kepada keluarga umat Islam ni? Institusi kekeluargaan kita rosak dan hancur. Kita azan dulu dan kita sambung untuk penutup. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tuan-tuan rahmati Allah, sebagai kesimpulan dan penutup pada malam ni. Tadi 3 perkara. Sangka baik ada setiap apa yang Allah Ta'ala tentukan. Seterusnya, kisah keluarga kita biarlah di antara kita. Dan yang ketiga, kebahagiaan untuk diri kita. Kebahagiaan ni biarlah kita yang rasa. Bukan kebahagiaan ini membuatkan orang lain terasa. Cari kebahagiaan ini pada setiap sudut yang ada di atas muka bumi ini. Allah Maha Adil, Allah sediakan kebahagiaan itu untuk kita. Tak payah kita palsukan kebahagiaan yang kita ada. Kelak merana jiwa kita. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, yang terakhir, kurban. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, tak lain tak bukan, memang kita kena ada satu bahagian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan ia sebagai bahagian untuk agama. Saya terbaca satu perkongsian daripada Wazi Abdul Hamid. Siapa tak kenal Wazi Abdul Hamid kan? Geng-geng motor kenal lah. Ini korek blok, jenis apa ni, geng-geng Magnum LTD, helmet Arai, rim GTO original, GSLC, KTM ESC, Harley, Roglic, Panigale, ini semua geng-geng motor lah. Wazi Abdul Hamid ni, dia memang ikon motor lah. Tapi tuan-tuan tahu kan, dia dapat pergi haji. Dia dapat pergi haji. Jadi dia pesan. Antara pesanan dia yang saya sedap tengok, apa dia? Dia kata, pasal korban duit lah, menabung, pergi haji, buat umrah ke. Dia kata, biarlah orang lain kata kita busuk, miskin, budak perosak alam, sengkit, muka tak ada sinar macam ustaz. Tapi kalau kita sanggup korban sikit untuk Allah, dosa silam kita Allah ampunkan macam siram chemical dekat exhaust dengan blok motor kita. Bersih suci meyakinkan iklan sabun zaitun dulu. Ni gemak rempit punya posting jangan main-main. Jadi nak kata apa? Kadang-kadang kita boleh keluarkan sikit bahagian untuk buat tabungan untuk Allah. Tak cukup ustaz. Yang ada ni pun tak cukup. Tapi kita ambil sikit, RM5 pun tak apa sebulan. Masuk kat tabung haji, buat simpanan bahagian untuk umrah ke, untuk korban ke. Kau tahu ni tak sempat tak apa, baru nak rasa faham, baru nak rasa perasan, tak sempat dah sekarang, tak apa. Ambil semangat. Tahun depan ada lagi. Kumpul RM5, kumpul RM2, kumpul RM3. Tahun depan tak cukup. Allah Ta'ala tak tengok dah waktu tu buat ke tidak. Dia nak tengok setahun usaha kita buat, itu dah pahala dah. Sebab setiap kali kita menyumbang, setiap kali itu ada niat. Kita nak pergi haji ni tuan-tuan, tak terbayang kita ni. Daftar 2018. Dapat haji 2183. Itu jam tuan-tuan. Makanlah 7 biji Dragon Ball pun tak mahu panjang umur tuan-tuan. Tapi kalau Allah Ta'ala kata nak jadi pergi-pergi tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala dia tak panggil orang yang mampu, tapi Allah mampukan orang yang dipanggil. Pergi umrah, pergi haji. Saya ni sebab saya ni ada travel umrah, saya bawa orang pergi umrah. Asbab syafaat tu lah saya boleh pergi ke Mekah untuk bawa orang buat umrah. Macam-macam orang. Dia ni pertama kali tak pernah pergi umrah, tak tahu Masjid Al-Haram, takut tak nampak Kaabah. Orang kata dia muka-muka teruk ni. Dia ni tak nampak Kaabah. Sampai-sampai ke hotel hilang dia, menangis-nangis. Balik peluk kita, ustaz, tak nampak Kaabah ustaz. Saya kata sabar dulu ustaz.
Sabar dulu bang, kita kat Masjid Nabawi. Oh ya ke? Dia kata tanah haram ni ke dah boleh nampak Kaabah tu? Belum. Tanah haram tu kat Mekah, tanah haram ni Madinah. Oh ada dua Ustaz, ada dua. Tak datang khusus. Tapi tak apa lah tuan-tuan, macam-macam orang. Sampai satu ketika tu bila kita buat tawaf ni macam-macam cerita lah. Orang kita ni dia, yelah kadang dia tengok, dengar bahasa Arab je, dia amin je. Kan? Kita pun imam, amin. Oh, dia lah, amin. Kita amin je tak tahu apa baca pun. Kan? Kita dulu-dulu lah, sekarang dah. Sekarang imam hebat-hebat. Buat tawaf first round tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita ambil pendek-pendek lah. Kan ramai orang nak baca yang panjang-panjang tu sendiri-sendiri. Tapi mutawif ni baca yang pendek-pendek lah. Pusingan kedua, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pusingan ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk pusingan keempat, ada geng-geng Turki nak lalu. Dia sebut torik. Kita pun torik, torik, torik. Jemaah belakang, torik, 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 torik. Saya cakap, ni tasbih mana pula ni? Torik ni. Torik tu bagi laluan, bukan zikir. Boleh dengar macam Arab kan? Tu kena jaga-jaga tuan-tuan. Lepas tu kena pergi kursus. Orang kita sekarang pergi umrah trend. Kan, orang buat TikTok, dia pun kena pergi juga. Dekat Burung Merpati tu, kena bagi video terbang, dia pun kena pergi juga. Khusus tak payah Ustaz, saya online. Lepas tu pasal kat sana bergaduh. Kan, bergaduh. Ni macam mana Ustaz? Saya nak pernah sini, saya nak pergi ke sini, saya nak potong rambut macam ni. Apa hukum Ustaz? Masa pergi kursus 5 orang, 6 orang aja. Yang lain-lain tu yang pergi lain tarikh lah. Masa nak pergi tu Allah macam-macam soalan. Sebab itu tuan-tuan, pergi umrah ni jangan kita anggap kita lagi pandai daripada orang kita bawa. Kita anggap kita paling cerdik lah. Saya ni Ustaz 5-6 kali dah pergi Jeddah. Oh ni umrah ni ikut travel lah, senang. Nak pergi sendiri boleh, DIY sekarang ni. Tapi saya ikut travel lah, malah nak cerita. Sampai sana Ustaz, nombor bas ni Ustaz, patut bas besar lagi, tayar 6, ni tayar 4 aja. Kan? Sebab itu tuan-tuan, dia dapat tengok tau. Saya ambil contoh lah orang pergi haji. Contoh lagi bila nak habis. Jauh tuan-tuan, saya duduk Mantin, Sultan Shah Alam. Malam ni saya ceramah 3 jam. Lantak tuan-tuan. Sejuk lauk kat luar. Tak ada tuan-tuan, nak habis dah ni. Tuan-tuan kena ingat, ni sebagai penutup. Tuan-tuan pergi haji, akan datang dapat jemputan. Ataupun tuan-tuan pergi umrah. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan keluar duit 10,000. Paling murah, bilik berempat, 47,000. Package. Kalau tuan-tuan tak dapat, buat rayuan. Kira macam 30,800 tuan-tuan kena bayar. Makna kata 10,000 lah. Umrah pun kalau bawah 10,000 kena cek betul-betul. Kena cek betul-betul. Saya senang saya cakap jemaah saya. Harga saya mahal macam ni sebab hotel depan. Dan kemudian selepas tu saya tak nak minta-minta dah. Saya takut nanti kejap lagi 2 hari nak pergi. Ji, tolong masuk lagi 1,500 tak cukup. Masuk. Lalah lebih daripada harga sepatutnya. Saya cakap, kita pergi 10,000. Sekarang ni tiap kali tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan pergi umrah, apa ROI dia? Orang sekarang ni orang kira duit kan? Apa return of investment yang tuan-tuan keluarkan duit tadi? Tuan-tuan keluar duit, pergi Mekah, tuan-tuan nampak Kaabah, tuan-tuan nampak makam, tuan-tuan balik, tuan-tuan makan kurma 2 bulan habis, air zam-zam 3 bulan habis. Apa ni, pistachio, kacang cerdik, kacang pandai, kacang itu, tuan-tuan bawa kacang jubah habis. Apa yang dapat pada tuan-tuan? Kalau tuan-tuan seorang suami balik umrah, tuan-tuan suami yang macam mana? Kalau tuan-tuan seorang bos, tuan-tuan balik daripada haji, balik daripada umrah, tuan-tuan bos yang macam mana? Kalau tuan-tuan seorang pemandu Grab, balik daripada umrah, tuan-tuan pemandu Grab yang macam mana? Kalau sama, maknanya gagal pelaburan tuan-tuan. Maknanya pelaburan itu rugi 100%. Yang kaya travel, saya kaya. Yang gagal, yang rugi, tak ada untung, tuan-tuan. Sebab apa? Keluar 10,000, balik tak berubah. Tak faham sabar, tak faham syukur. Kalau marah, main sembuh. Marah, mesti nak kena bergaduh. Marah boleh, tapi macam mana nak menguruskan marah? Apa soalan, apa kata-kata nak kita keluar tak kalau kita marah? Itu beza. Maknanya itu ROI bila kita balik buat umrah, buat haji 10,000. Sebab kalau tuan-tuan balik umrah Mekah, tuan-tuan kata dekat Mekah ni ada gunung Jabal Arafah. Orang tahu dah, boleh Google. Hari ni YouTube, orang boleh tengok. Orang tak nak tengok tu tuan-tuan. Orang nak tengok akhlak. Apa akhlak?
akhlak ni dia adalah cetusan daripada ibadat. Adab cetusan daripada ilmu. Kita belajar, mak ayah kita ajar, buku ajar. Tapi akhlak ni dia jadi masa bila? Bila ibadat tadi menjadikan kita seorang manusia. Itu akhlak. Tuan-tuan bayangkan setahun kita ada 40,000, 30,000 jemaah haji. Kita ada 300 ke 400 ribu sekali ganda daripada tahun-tahun sebelum PKP orang buat umrah. Masjid gitu ke? Surau gitu ke? Padahal bukan tak pernah berebut saf pertama dekat Masjid Nabawi tu. Ada seorang pakcik tu pakai tongkat. Round pertama nak masuk Raudhah, dia kena tolak. Tak sempat berlari. Dia sabar lagi. Round kedua, dia sabar lagi. Round ketiga dia campak tongkat, dia pun berlari sekali. Boleh pun berlari. Berebut tuan-tuan. Sebab itu saya nak bagi tuan-tuan benda ni. Kena ingat, pergi umrah, pergi haji, jangan fikir bab lain. Fikir return of investment. Keluar puluh ribu ni, itu belum habis duit tukar kat sana, buat infak lagi, bayar apa ni van nak naik ke Gua Hira lagi. Semua modal. Makan KFC lagi. Lah balik gitu aje. Subuh tak datang dah. Isyak tak ada dah. Habis minyak atar, habis. Minyak atar celik ni banyak lagi. Habis minyak atar, habis tuan-tuan. Tak nak macam tu. Kalau saya pesan orang pergi haji bukan senang, 10,000. Orang ramai. 45 hari kat sana, apa jadi 45 hari? 45 hari ni, kalau masih lagi duduk, lepak, tak faham, duduk tu tak tahu surah apa yang kena baca ketika haji. Tak tahu ustaz, saya ikut pembimbing saya, dia baca surah tu, saya baca. Dia tak ada surah hafalan. Itu takut sangat tuan-tuan. Dia pergi haji, dia tak tahu ayat-ayat haji yang memang Allah Ta'ala letak Quran untuk dia faham, dia tak baca. Dia menangis ni masa Arafah, dia sebab dia tengok kiri kanan menangis, dia menangis. Kalau dia tak menangis, dia rasa macam doa tak makbul. Alamak, orang kiri kanan menangis ni. Aku doa ni daripada tadi dah ni, panas ni, berkicap ni, tak nangis-nangis ni. Weh, kena nangis ke? Oh, menangis ke? Sebab apa? Sebab takut orang kata kau doa tak makbul, tak sah, tak mabrur. Sebab itu tuan-tuan, tak ada ROI. So saya nak lontar pada tuan-tuan, tuan-tuan pergi Mekah, esok lepas haji ni nak buat umrah, harga naik 10,000 ke apa, tak apalah, keluar korban. Ni sebab untuk agama. Tapi bukan sekadar korban bagi duit, untuk servis yang elok, hotel depan masjid, kenderaan paling VVIP, pembimbing selebriti, ustaz yang paling famous. Tapi balik tak ada perubahan. Kita rugi dalam pelaburan tersebut. Kalau pelaburan itu kita gagal, macam mana hubungan kita dengan Allah yang tak berbayar? Yang berbayar pun kita main-main, lagilah yang free. Sebab itu tuan-tuan, saya lontarkan perkara ini supaya kita boleh rasa hargai sungguh-sungguh setiap ibadah yang kita buat. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sebab Palestin, saya insyaAllah dengan sahabat-sahabat bulan 10 ini kami akan bergerak ke Palestin. Kita akan pergi ke beberapa daerah bersama dengan NGO-NGO kita di Gaza untuk kita sampaikan bantuan berupa Al-Quran, berupa kebajikan, makanan, pakaian. Jadi insyaAllah ada sahabat kita di belakang sana. Sahabat saya 2 orang ini antara media kita, fi sabilillah tuan-tuan, hidup dia. Sahabat saya ni daripada Sabah, dakwah daripada Sabah. Habis kat Sabah tuan-tuan, buat media-media, video-video untuk orang-orang Sabah. Orang Sabah ni nak dapat video-video ceramah ni susah, cari ustaz-ustaz. Alhamdulillah berjaya. Sekarang ni kita nak kembangkan lagi. Jadi tuan-tuan boleh infak sama-sama, ikut berapa banyak yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak perlukan untuk tuan-tuan infak korban sama-sama insya-Allah, dan akan dijadikan sebagai saham pelaburan untuk kita kembangkan ketika kami bergerak Oktober ini insya-Allah ke Palestin. Ini trip pertama kita. Saya nak bawa, sebelum saya dah pergi, saya nak bawa grup, kita pergi sama-sama untuk kita jayakan misi ini insya-Allah. Wallahu alam tuan-tuan, moga-moga mendapat manfaat, moga-moga bersemangat. Selamat menyambut hari raya Al-Adha, selamat menyempurnakan ibadah dalam bulan Zulhijjah. Banyakkan doa. Antara doa, Allahumma inna nas'aluka, ataupun Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Saya ulang, ni doa dalam bulan Zulhijjah ni ulang-ulang banyak-banyak, pendek ringkas, bahasa Melayu pun boleh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku nak ilmu bermanfaat, aku nak rezeki yang baik, rezeki yang luas, rezeki yang banyak, aku nak jadi kaya ya Allah.
Aku nak jadi kaya ya Allah. Aku nak jadi kaya ya Allah. Aku kena jadi kaya sebab aku nak bantu sahabat-sahabat saudara se-Islam aku. Yang ketiga, terimalah amalan. Makbulkan amalan. Sebab bulan Zulhijjah Allah Ta'ala himpunkan semua amalan. Ada haji, ada solat, ada puasa, ada arafah, ada wukuf. Semua kat situ. Jadi rugi kalau kita sia-siakan. Esok siapa nak puasa sunat, puasa 1 Zulhijjah, dipersilakan. Wallahu alam, kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Malam ni ada jamuan, kita makan kenyang-kenyang. Kan? Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qawi imanana wa wahid sifufana wajma' qulubana ala mahabbatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Innahu minkum tabiyyal karim.